kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menempatkan kita kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengikut Rasul akhir zaman yang dipilih oleh Allah, berbeza dengan Rasul-Rasul sebelumnya, untuk kaumnya sahaja, bangsanya sahaja, negerinya sahaja, zamannya sahaja. Allah Maha mengetahui dunia akhir zaman diperniakan dengan sedikit ilmu. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Manusia dapat mencipta alat-alat yang canggih untuk berpindah ke penjuru dunia dengan cepat, mendapat maklumat dalam masa yang segera. Cukup bagi akhir zaman ini seorang Rasul saja dengan mukjizat ilmu Al-Quranul Karim, membawa ajaran yang sama, yaitu Islam. Firman Allah Ta'ala, apa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Adakah mereka mahu mencari lain daripada petunjuk ajaran Allah, padahal Islam seluruh yang ada di langit dan di bumi sama ada secara taat mengikut pilihan ataupun secara terpaksa mengikut naluri fitrah atau nature. Padahal semua mereka akan dipanggil kembali pada hari kiamat nanti. Islam adalah petunjuk Allah merentasi tujuh betala langit dan bumi, merentasi segala makhluk, bukan sahaja manusia, bahkan makhluk yang lain, makhluk yang nyata, makhluk yang tidak bergerak, alam dunia sehingga alam akhirat. Rubi' bin Amir, duta yang dihantar menemui Empire Party, menjelaskan Allah Ta'ala linukhrij man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min jawril adyan ila adlil Islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah yang menghantar kami. Itulah message Islam, untuk mengajak siapa yang mahu tanpa paksaan, daripada memperhambakan diri kepada selalu makhluk, kepada memperhambakan diri kepada Allah. Daripada kezaliman berbagai ajaran kepada Islam yang adil, daripada wawasan dunia yang sempit kepada wawasan yang sangat luas daripada dunia sehingga hari akhirat. Menunjukkan Islam yang disebut ad-din tidak boleh ditakrifkan dengan agama dalam bahasa lain.
dalam bahasa Barat. Bukan ensiklopedia Barat. Britannica dan sebagainya. Mereka mentakrifkan religion, mentakrifkan agama. Tidak tepat dengan ad-din yang dimaksudkan oleh bahasa Al-Quran. Karena Islam khusus bagi manusia. Di samping makhluk-makhluk yang lain. Khusus bagi manusia. Merangkumi fitrah. Merangkumi naluri manusia itu. Jasad, roh, akal, individu, masyarakat. Dan hubungan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Menjadikan Islam merentasi seluruh alam. Al-Quran menegaskan kepada kita. Islam adalah agama asal. Agama-agama lain, teori dan ideologi datang kemudian. Firman Allah Ta'ala. Kana an-nasu ummatan wahidah. Fab'atha Allahu an-nabiyyin mubashirin wa munzirin. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu baghyan bainahum. Manusia itu asalnya satu umat. Lalu Allah putuskan kepada mereka nabi-nabi yang membawa ajaran Allah, yaitu Islam, memberi berita gembira kepada siapa yang mengikut dan memberi amaran kepada sesiapa yang menentang. Dan Allah turunkan kepada nabi-nabi itu akan bintang supaya Rasul menghukum manusia dengan ajaran Islam yang ada di dalam kitab, dan tidaklah menjadi perselingkuhan di tanah manusia. Melainkan karena ada kerana mereka yang menolak hukum yang ada dalam kitab, maka berlaku pertemuan dan pertarungan sesama manusia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menegaskan ayat ini bermaksud manusia bermula dengan Adam alaihi salam, bukan dengan monyet, bukan dengan zaman batu. Adam membawa ajaran Islam, agama yang asal. Setelah 1000 tahun wafat Nabi Adam alaihi salam, terdapat kalangan manusia mengadakan ajaran sendiri, agama sendiri, melantik Tuhan sendiri lain daripada Allah. Manusia yang mulia menyembah batu, binatang dan sebagainya, mengadakan peraturan mengikut hawa nafsu. Allah memutuskan setiap zaman Rasul yang sendiri berganti, berakhir dengan Nabi Muhammad SAW. Dia diutuskan untuk merentasi seluruh dunia. Rasul akhir zaman yang saya maksudkan tadi menjadi hikmat yang menakjubkan. Allah memilih Rasul itu di muka bumi yang kering, terpencil daripada kemajuan, terpencil daripada kemajuan dan ajaran-ajaran agama samawi dan tidak samawi yang besar, untuk menyatakan bahawa manusia tidak boleh menjalankan tugas di atas muka bumi melainkan dengan membangun mengikut agenda dan peraturan Allah. Tamadun Cina berbangga dengan tembok besarnya,
Tamadun Mesir dengan piramidnya, tamadun Babylon dengan bangunannya. Semua tamadun berbangga dengan bangunan-bangunan yang dibina. Maka Allah membina tamadun Islam di akhir zaman dengan membangun insan, membangun manusia dahulu mengikut fitrah, membangun rohnya, membangun jasadnya, membangun akalnya, membangun individunya, dan dibangun masyarakat dan negara. Sila lihat ayat-ayat yang pertama yang diwaktukan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia. Menatakan ilmu dan qalam, membangun manusia dengan ilmu. Dan firman Allah Ta'ala, لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Menjadi kerajaan kaum Quraisy, melakukan pelayaran di musim sejuk dan panas. Mereka mesti memperhambakan diri pada Tuhan punya Ka'bah ini yang memberi makan rezeki kepada mereka, memberi keamanan kepada mereka, menjalinkan roh jasad, politik dan ekonomi mengikut acuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quraisy yang hidup di bumi kering, tidak ada tanaman, tidak ada air, terpaksa musafir ke timur dan barat mencari sumber ekonomi. Dalam masa yang sama kecintaan kepada Ka'bah, dia betul kena akidah yang benar. Melalui bumi yang kering ini dibangun manusia mengikut acuan Allah. Ilmu, iman, akhlak, ekonomi, politik, dan segala-galanya. Setelah terbiak dalam masa 13 tahun berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah dan membina masyarakat Madani. Banyak kita bercakap tentang masyarakat Madani. Tanpa kita mencari perkataan Madani, mesti diambil dari bahasa Arab. Madani ad-din ataupun tamadun. Yang diwayai Ibn Khaldun di dalam Al-Muqaddimah. Allah menjadikan manusia satu keluarga. Maka Islam merangkumi kaum dan kaum. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang wanita, berbangsa dan bersuku kaum, supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain. Yang paling memuliakan kamu si Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui berkenaan dengan diri kamu dan Maha mengetahui berkenaan urusan kamu. Maka risalah Nabi Muhammad masalah akhir zaman itu membagikan manusia kepada dua kumpulan. Yang pertama ummah dakwah, yang kedua ummah ijabah. Ummah dakwah yang seluruh manusia, Islam dan bukan Islam. Ummah ijabah ialah manusia yang sudah masuk Islam. Semuanya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka didirikan negara masyarakat Madinah. Bukan saja berbagai kaum, termasuk berbagai agama. Di Madinah itu ada Arab, ada Yahudi, ada Parsi, ada macam-macam. Walaupun tidak besar, ada banyak-banyak berbagai kaum. Karena Allah menjadikan manusia itu
pada dasarnya satu keluarga, walaupun mereka berbagai bangsa. Mereka mesti bermasyarakat madani. Ibn Khaldun mengatakan al-insan madaniyun bil-tab'i. Manusia tak boleh hidup sendirian. Tak mungkin hidup seorang diri. Tak mungkin hidup satu bangsa. Tak mungkin hidup satu negara. Mesti digabungkan hasil-hasil negeri dengan negeri yang lain. Kebolehan yang lain. Sehada batu yang dipakai memerlukan kapal yang bertahan, memerlukan traktor, galian besi, memerlukan petroleum, memerlukan berbagai alat. Boleh digabungkan masyarakat madani. Makanya sambil membina Madinah itu membina masyarakat madani. Dengan mengajak manusia kepada Islam tanpa paksaan. Yang Islam wajib patuh pada ajaran Islam. Yang tak Islam tidak dipaksa. Dan membuktikan bahawa Islam berdaya. Menyatukan umat yang tak mampu disatukan oleh agama dan ideologi yang Quran menegaskan, walaula da'atullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd laquddimat salawatun wa salawatun wa masajid yuzkar fiha ismullahi katsiran wa la yansuranna Allahu man yansuru inna Allaha laqawiyyun aziz alladhina yamakkannahum fil ardh aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur. Kalau Allah tidak menjadikan manusia itu pertemuan di antara satu sama lain, guru yang benar menentang golongan yang salah, yang adil menentang yang zalim, dan jadi musnah kalah rumah-rumah ibadat penganut Yahudi, gereja-gereja penganut Kristen, sembahyang, masjid-masjid orang Islam yang disebut di dalamnya nama Allah. Demi sebenarnya Allah menolong siapa yang menolong bagi menegakkan agamanya. Dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Orang-orang yang kami berikan mereka kuasa memerintah, mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat. Hubungan dengan Allah, ekonomi yang adil, menyuruh pada yang baik dan mencegah kemungkaran, kehebatan dan kedaulatan guna-guna. Bagi Allah akibat segala urusan. Islam dan penganutnya mesti berkuasa. Sejarah menunjukkan kalau Kristen yang berkuasa, bunuh Yahudi. Yahudi berkuasa, bunuh Kristen. Majusi berkuasa, bunuh penganut agama lain. Islam membentang dengan Islam menunjukkan adil untuk semua. Apa yang disebut Islam biar hari ini adalah fitnah terhadap Islam. Bercanggah dengan hakikat yang ada dalam ajaran Islam. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW membunuh padri, membunuh diplomat, membunuh utusan, membunuh rahib. Tiba-tiba bukan padri yang dibunuh, gereja yang dibunuh, masjid yang dibunuh. Di mana ajaran ini? Hadis-hadis Nabi menunjukkan tidak boleh membunuh perempuan, kanak-kanak, orang awam. Disebut dalam hadis seorang wanita dimasuk ke dalam neraka kerana mengurung seekor kucing tak diminum. Allah memberi rahmat pada seorang yang minum anjing yang najis mughalladhah, dapat rahmat Allah. Bagaimana Islamofobia tidak menepati hakikat yang ada dalam ajaran Islam? Ketika Islam dilaksanakan, Islam telah berjaya membina tamadun Islam. Negeri yang Islam masuk, orang bukan Islam masuk Islam berdua-dua. Berdua-dua orang masuk Islam. Lihat Jalan Sutra dari India Arab saya ke Sepang Cina, lama ajaran dan Islam. Lihat Asia Tenggara, pedagang yang datang ke sini, ganam ajaran
ajaran agama lain. Kerana rahmat dan kebaikan yang ada dalam ajaran Islam. Yang pertama, Islam mengajar bahasa. Yang kedua, Islam mengajarkan ilmu. Khiyarukum fil jahiliyati, khiyarukum fil Islam. Hadis Nabi. Orang yang pilihan di masa jahiliyah, pilihan di masa Islam. Kalangan ilmuwan sebelum kedatangan Islam dibunuh, ahli falsafah dibunuh, arkitek dipotong tangan. Karena takut orang bikin istana macam istana yang dibuat. Dalam sejarah Melayu, pemuda yang menunjukkan guna batang pisang untuk menentang kodok yang menyerang Singapura. Walaupun itu cerita dongeng, itulah hakikatnya. Dibunuhnya orang yang bijak. Islam mengambil orang yang bijak. Khiyarukum fil jahiliyati, khiyarukum fil islami, idza faqahu. Orang yang bijak, yang pintar di zaman jahiliyah belum bertemu dengan Islam, dia disanjung tinggi bila dia seorang yang paham. Amr bin As, Khalid bin Walid dan lain-lain lagi. Ada tokoh-tokoh di zaman jahiliyah disanjung bila dia bersama dengan Islam. Ada yang tak masuk Islam. Nabi bersabda, al-hikmatu dhallatul mu'min fa anna wajada haqqu biha. Kebijaksanaan barang tercecer kegunaan orang Islam. Di mana belum boleh pun. Maka Islam mengambil ilmu-ilmu tamadun lain yang memberi faedah. Tamadun India, China, Persia, Rom, Mesir dan lain-lain. Ada ilmu yang tak masuk Islam, disanjung dalam masyarakat Islam. Ilmunya diambil dan diislamkan ilmu itu, maka lahirlah tamadun Islam. Dan Islam telah berjaya menggetar negara yang besar dari timur ke barat, utara dan selatan. Dalam masa yang singkat, masa tak diizinkan. Itulah kehebatan Islam. Zaman tidak ada hubungan yang cepat, Islam boleh menggetar negara yang besar dan buat berbagai kaum dan agama. Maka Barat menarik dengan tamadun Islam. Malamnya Barat ini ambil tamadun kebendaan, tamadun duniawi, tak mengambil akidah dan akhlak. Maka berlaku kecelakaan pada hari ini. Betapa Islam telah berjaya merentasi kaum. Ayat yang dibaca dalam mukaddimah wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang dengan tali agama Allah, jangan bercerai. Sebab nuzul ayat ini apabila orang Yahudi menghasut Aus dan Khazraj. Hampir berpegang. Allah menurunkan ayat. Dengan ayat Quran, akidah yang betul. Hilang semangat pergaulan. Tak halang cinta bergaul. Tak halang cinta berbangsa. Tetapi kecintaan bergaul dan bangsa dijadikan akidah. Dijadikan akidah. Ini yang salah. Saya hilang nilai yang betul dan salah. Ini yang salah. Islam membetulkan hubungan kaum. Dalam Islam lahir berbagai-bagai mazhab. Sama ada mazhab politik, mazhab fiqh, mazhab akidah, mazhab tasawuf yang disebut tarikat. Orang Islam tak dapat dipakaian pecah di zaman dulu, tak bergaduh. Kerana mereka berpegang dengan tali Allah, dengan tali Allah. Kerana para ulama memainkan peranan yang sangat penting, yang sangat besar dalam masyarakat. Mereka bukan sahaja berilmu, mereka adalah fakih. Memahami bagaimana menerjemahkan ilmu itu dalam menyelesaikan masalah. Walaupun berlaku perang Jamal dan Siffin di zaman para sahabat radhiyallahu anhu, tapi para pemimpin sahabat dan ulama-ulama di zaman itu dapat menenangkan keadaan. Terhalang tamadun Islam tidak terhalang. Orang Islam boleh menangani mazhab. Malangnya zaman mutakhir orang Islam menghadapi cabaran ideologi yang dibawa oleh Barat, dimasukkan dalam pemikiran orang Islam
apabila pahaman sekularisme yang memisahkan agama dengan cara hidup menyebabkan teori-teori politik, teori-teori ekonomi dianut oleh orang Islam, kerana mereka menyangka itu tak ada kena-mena dengan ajaran Islam. Padahal semua ajaran politik dan ekonomi sudah ada dalam Quran, ada dalam ajaran Islam. Meminta balik kepada Islam saja, bukan pembaharuan di dalam politik dan ekonomi barat ciplak daripada ajaran Islam. Contohnya dalam politik terdapat diktatorship, teokrasi dan demokrasi barat. Quran menentang sekeras-kerasnya diktatorship, pemimpin yang melanggar dari Tuhan. Begitu juga teokrasi, ada agama yang berkuasa penuh, ada agama ulama yang melanggar, parti-parti melanggar macam Tuhan. Islam menentang sekeras-kerasnya. Barangkali demokrasi lebih dekat dengan Islam. Hak rakyat, kebebasan mengkritik pemerintah, pemimpin boleh dicegah, pemimpin yang bersikap terbuka, ini ada dalam Islam. Tapi malangnya demokrasi tak ada akidah. Masukkan akidah sahaja. Perlu disedari bahawa demokrasi barat itu mengalami perubahan setelah orientalis mengkaji kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Islam. Di England, di Perancis, di Jerman, sebelumnya mereka mengenali demokrasi formal yang diamalkan di Aceh. Mereka tak tahu yang membuat perubahan dalam negara mereka. Revolusi Inggris, revolusi Perancis, revolusi Jerman, revolusi Rusia dan Amerika yang mengorbankan beribu-ribu dan mungkin berjuta rakyat. Setelah mereka mengkaji kitab-kitab mereka yang dikarang oleh ulama Islam, selepas wafatnya Nabi SAW, para sahabat bermusyawarah memilih siapa yang jadi ketua negara. Guna Ansar mencalonkan Sa'ad bin Ubadah, Ahli Bait mencalonkan Ali bin Abi Thalib, dan Muhajirin mencalonkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah dibincang, Abu Bakar adalah majoriti. Quraisy, al-immatu min Quraisy, Ibnu Khaldun menghurai di dalam mukaddimahnya bahawa Quraisy adalah kabilah yang paling besar di dalam itu, yang paling berpengaruh. Maka Quraisy layak menjadi khalifah. Bila Quraisy tidak ada pengaruh lagi, maka bukan Quraisy yang jadi khalifah. Bangsa lain sila berganti dalam masyarakat Islam. Abu Bakar yang dipilih menjadi pemimpin, ucapan sebaik saya dipilih menjadi pemimpin, kamu ucap apa tak? Ayuhan nas, inni wulitu alaikum walastu bikhairikum. فإن أحسنت فعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة. القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق له، حتى آخذ الحق منه، وضعيف القوي حتى آخذ الحق له. Wahai tuan-tuan, saya dipilih menjadi pemimpin kamu. Saya bukan orang yang terbaik. Kalau saya betul, tolong saya. Kalau saya tak salah, berbetul dengan saya. Benar adalah amanah, bohong adalah khianat. Jangan mengampu saya. Kalau saya betul, tak betul. Saya salah, tak salah. Kalau saya betul, saya kata salah. Saya salah, kata betul. Itu bohong, tidak boleh. Merosakkan pemimpin, merosakkan negara. Ati'uni ma ata'tu Allah wa Rasulah. Fa'idha ata'tu Allah wa Rasulahu fala ta'atu li ahadikum. Taat kepada saya mentaati Allah dan Rasul. Kalau saya tak taat kepada Allah dan Rasul, jangan taat kepada saya. Ini ucapan doa. Maka Barat melalui orientalis melakukan reformasi di dalam demokrasi Barat. Berbeda dari antara satu negara dan negara yang lain. Mereka pandai mengolah demokrasi. Malangnya negara Barat tapi dia orang Islam boleh menjadi negara yang maju demokrasi.
Bagak sengaja tak mengizinkan orang Islam membina kekuatan mereka. Dalam aspek ekonomi, dunia adalah mengenali teori liberal kapitalisme, komunisme, sosialisme. Tidak mengenal Islam ada peranan dalam aspek ekonomi. Semua teori-teori dan teknologi itu tak ada akidah, tak ada doa. Tak menapati fitrah, sama ada sosialisme, komunisme yang menekan masyarakat, mengorbankan individu. Ataupun liberal kapitalisme membela individu, melupakan masyarakat. Islam ambil kira semua. Kita kembali pada Islam. Malamnya kalau ada hubungan Islam bergaduh pada pasal Sunni dan Syiah, Khawarij. Hari ini kerana perbezaan ideologi, Sunni dengan Sunni berperang, Syiah dengan Syiah berperang. Berlaku peperangan secara proksi yang berlaku di Asia Barat pada hari ini. Sunni dengan Sunni berperang, Syiah dengan Syiah berperang. Kerana perbezaan ideologi, berperang dengan senjata yang dibeli oleh Barat, oleh Timur, sama ada Amerika, Rusia, China, berniaga senjata. Kita berperang dengan senjata mereka, bunuh kita, bayar dengan duit kita. Apa jenis macam ini? InsyaAllah Melayu tak ada berharap. Kita berbeza pendapat, kita berbalak, kita berkelahi, kami tak macam. Dari perangan seperti saya minta Pak Dr. Muhammad kepada Syah Indonesia bersama, jangan rantau kita ni macam rantau Asia Barat. Henggarkan pertemuan kerana perbezaan ideologi. Berlaku kegaduhan saja proksi, orang menggunakan kita, mengawal hasil kita dan membunuh kita. Zaman penjajahan sudah tidak ada lagi. Mari kita merdekakan diri dengan benar-benar merdeka. Tafsirkan Islam di dalam kelembagaan, mengikut ad-din, bukan mengikut religion. Menjaga sudah tidak ada lagi. Kita sendiri, ustaz-ustaz kita, ulama-ulama al-haq, ilmuwan-ilmuwan yang belajar ilmu dari timur dan barat, yang belajar agama banyak di negara kita ini. Bila kekuatan secara jama'i, secara berkumpulan, kita tak perlu penasihat-penasihat dari timur dan barat. Kita boleh ambil ilmu mereka. Ilmu mereka boleh ambil, nasihat mereka tak boleh ambil. Yang ada dalam dunia yang bercampur boleh jadi penasihat, boleh beri pandangan. Saya rasa saya ambil masa yang panjang, bukan saya seorang yang berjamaah. Cukup seperti itu, mudah-mudahan saya berkata tadi dalam lebih luar saya ucap pada petang ini, ismahuli tahaddathu bil-lughatil malayyiyah wa ma tahaddathu bil-lughatil injiliziyah wal faransiyah. Maaf saya berucap dalam bahasa Melayu, tak berucap dalam bahasa Inggeris dan Perancis. Kerana saya hadirin orang tadi. Sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.